first time gunakan Adobe Photoshop, anda sedang menonton video yang betul. Assalamualaikum dan hai semua, Nazmi Ramli di sini. Selamat datang kembali ke channel saya. Dalam video kali ini saya akan buat sedikit briefing macam mana untuk orang yang first time nak gunakan Adobe Photoshop ataupun masih newbie lagi, tak tahu sangat penggunaan tools dan sebagainya. Jadi pada video kali ini kita akan go through sedikit by sedikit setiap tool yang ada pada Adobe Photoshop ataupun setiap butang yang ada. Kita akan briefing sikit sebelum kita buat apa-apa saja editing, so that kalian tahu apa function dia, apa tools yang biasa saya guna. Dan saya tak akan pergi kat semua tools, saya tak akan ceritakan tools setiap satu persatu. Saya cuma akan go through kepada tools yang saya akan gunakan untuk editing nanti. Okay, without further ado, let's go. Okay guys, so kita kena buka dulu Adobe Photoshop sebelum kita bermula. Kat sini anda akan lihat satu workspace yang mana yang kosong ini adalah digelar workspace, di mana proses editing akan banyak berlaku dekat sini. Di sebelah kiri ini anda akan lihat banyak sangat tools. Tools yang saya banyak guna biasanya adalah Move Tool, Rectangular Marquee Tool, ataupun kalau anda right click pada butang, anda boleh jumpa Elliptical Marquee Tool dan sebagainya. Tools ni pun saya selalu juga guna, iaitu Polygon Lasso Tool. Dan ini adalah antara yang paling mainstream saya guna, iaitu Code Selection Tool dengan Magic Wand Tool. Nanti saya akan beritahu macam mana nak gunakan dua tools ni. Selain daripada kita ada Crop. Ini adalah Crop Tool. Dan ini adalah Color Picker ataupun Eyedropper Tool. Biasanya kalau macam ada warna yang kita nak ambil pada gambar, kita hanya tekan ni dan select saja mana yang kita nak. Seterusnya, Brush Tool ni adalah untuk lukis. Clone Tool ni pula ataupun dipanggil Clone Stamp Tool, ini bertujuan untuk kita duplicate mana-mana bahagian yang ada dekat Adobe Photoshop. Kelak saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini adalah Eraser Tool, mana pemadam. Ya, pemadam lah, tujuannya untuk padam. Okay, ini adalah Gradient Tool, di mana kita buat warna yang lain daripada yang lain. Tapi saya tak biasa guna yang ni, saya akan gunakan effects. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana. So seterusnya ada Horizontal Type Tool. Ini tujuannya adalah untuk tulis lah, Horizontal Type Tool. Dan kat sini kita ada Shape Tool, di mana ada banyak shape kita boleh lukis, iaitu rectangle, rounded, ellipse, polygon, line tool, free shape pun boleh. So ini adalah hand tool, di mana kita boleh gerakkan mana-mana bahagian dekat dalam workspace tu nanti. Dan ini adalah zoom tool. Zoom tool ni tujuan dia adalah untuk zoom. Dan kat sini kalian akan ada nampak ada macam warna tahi cicak sikit, iaitu ada putih, ada hitam. Kat sini lah kita boleh setkan warna main dengan warna second, primary dan secondary. So contohlah kita nak ada warna sedemikian ataupun warna sedemikian. So kita set dulu. Biasanya saya akan tentukan color palette saya dekat sini, ataupun ia jadikan sebagai tempat untuk saya simpan warna dekat sini. So dah explain belah kiri ni, kita explain belah kanan pula. Kita start daripada bawah. Kat sini ada satu ruang di mana kat sini akan ada layer yang akan bertindih-tindih. Kat layer inilah yang kita tentukan siapa yang kat atas, siapa yang kat bawah dan sebagainya. Dan kat sini kita boleh setting opacity. Ini kita boleh setting blend type mode. Maksudnya kita nak blendkan dia darken atau nak blendkan dia lighten dan sebagainya. Kelak saya akan tunjukkan bagaimana. Dan kat sini ada ruangan adjustment. Ruangan adjustment ni banyak yang saya buat. Sebagai contoh, brightness, contrast, ataupun hue saturation, ataupun invert. Banyak lagi sebenarnya, tapi yang mostly yang saya banyak gunakan tiga ini. Curve pun kadang saya guna, tapi depends on kita nak edit apa. Kat sini kita ada color dan swatch. Swatch ni biasanya warna-warna yang kita dah savekan dia punya palette color. So biasanya kalau warna-warna yang biasa kita guna, saya akan select terus kat sini. Tapi kalau warna yang luar biasa, mungkin kita akan select kat sini. Mungkin kita akan pilih ke mana-mana. Contohnya macam saya nak pilih turquoise, warna set-set macam warna MTM, kita boleh terus select kat sini. Okay, so secara automatik dia akan terus ubah dekat sini, kat color yang tempat kita nak pilih tadi. Okay,
So selesai kat situ, dekat atas ni pula adalah ruang file. File ni macam kita nak buka file baru, ataupun kita nak save, ataupun kita nak export dia ke bentuk gambar. Edit ni kebanyakannya adalah waktu kita dah select mana-mana layer, lepas tu kita nak edit layer tersebut, kita akan tekan kat ruangan ni dan kita boleh edit apa-apa saja yang kita nak based on setiap setting yang ada. Kelak saya akan tunjuk. Image ni pula macam mana kita nak impose image tu. Layer ni pula macam mana kita nak setting layer yang kita select. Sebagai contoh kat sini kita ada layer mask, kita ada layer style. Contohnya macam kita nak ada drop shadow ke, ataupun color overlay ke. Kelak saya akan bagi tahu juga. So type ni biasanya setting untuk tulisan lah, macam kita guna typing tool kat sini tadi. So kita banyak guna kat sini. Dan selain itu ada juga select, filter, 3D, view. Banyak yang saya tak banyak tekan. Windows ni pula biasanya kita akan tengok, contohnya macam kita nak ada adjustment. Biasanya adjustment kat sini, color, layers, sebagainya. So helps ni kalau kalian ada masalah, kalian boleh tekan lah, cari mana bantuan yang kalian perlukan. Okay, basically itu saja untuk workspace. So macam mana kita nak start untuk design ni, atau start untuk editing? So seperti biasa, sebelum kita bermula, kita kena tekanlah file dan new. So daripada new ni, macam mana kita nak tahu dimension, ataupun kita nak settingkan dimension ikut kesesuaian kita. So macam kalau kalian nak buat poster bersaiz A4, kalian boleh tekan saja kat sini. Kalian boleh tekan saja international paper dan kalian boleh tekan A4. Ataupun kalian nak buat poster saiz A3 ke, kalian boleh tekan A3. Resolution 300 RGB color. So select OK. So kalian boleh nampak ada satu layer yang baru yang mana bersaiz A3. Kalau anda print A3, dia takkan pecah kerana anda telah setkan dia kepada saiz yang tepat. So kat sini lah bermulanya editing. Sebagai contoh, kalau kalian nak masukkan gambar, kalian boleh tekan file, kemudian tekan place embedded. So tekan saja place, dan secara tak langsung gambar tersebut akan terus masuk ke dalam workspace anda seperti ini. Dan tekan tick enter. So kat sini anda masih boleh gerakkan kat mana posisi dia, kat mana kalian nak letak, kalian nak edit apa. Kalau contohnya macam kalian nak padam ke, atau nak clone ke. So contohnya macam saya tersalah letak. Maksudnya saya nak letak kat bawah, kemudian saya nak kecil sikit. Macam mana saya nak kecilkan balik gambar tersebut? Senang saja, dengar baik-baik. Ini adalah shortcut bagi papan kunci, iaitu keyboard. Tekan Ctrl plus T. Saya ulang, Ctrl plus T. Tapi sebelum kalian tekan Ctrl plus T, pastikan kalian select dulu layer yang kalian nak select, yang nak transform balik, dan tekan Ctrl plus T. Jadi anda akan dapat nampak gambar ataupun benda yang anda nak resize atau anda nak edit balik. Dia akan ada bentuk pangkah macam ni. So kalian bolehlah adjust dia punya size dia, scale dia besar atau kecil, ataupun kalian nak rotate sikit ke. Depends pada kalian nak edit apa. Lepas tu kalau kalian right click kat sini, kalian ada macam-macam setting. Kalian boleh rotate 190, ataupun kalian boleh rotate 90 clockwise ataupun anti clockwise. Kalian juga boleh flip horizontal, maksudnya daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Senang saya cakap, flip horizontal ni macam flip sepanjang paksi X. Flip vertical pun sama, tapi sebaliknya, iaitu pada paksi Y. Alright. So kat sini kita ada skew. Skew ni tujuan dia adalah untuk kita nak setting dia punya perspektif. Biasanya perspektif lah, bagi tujuan perspektif. Nak tengok, nak settingkan balik perspektif ni. Kalau macam ada sini bengit, kita ambil gambar ke kan, kita boleh edit. So kat sini ada perspektif juga. Cumanya perspektif ni beza dia by line. Kalau macam tadi dia by point corner, tapi ni by line. Saya lebih sarankan guna skew tadi lah, sebab by point dia akan lagi detail lagi untuk kita nak edit. Sebab kita punya sengit, kita tak tahu kita punya sengit macam mana. So distort ni tujuan dia adalah untuk
kita gerakkan atau kita sengitkan macam mana kita nak. Contoh macam kita nak sengit sikit atau kita nak sengitkan, tapi dia still by line, dia tak randomize, boleh edit dekat bahagian dalam ni. So yang terakhir yang sometimes saya guna ialah wrap. Wrap ni biasanya kita boleh settingkan bentuk yang ada kat dalam ni. Sebagai contoh, saya nak settingkan dia punya ni, sengit ke tengah dan sebagainya. So it can more freely lah, kita boleh setkan macam kita nak sengitkan habis ke. Itu kita punya creativity lah, kita nak edit dia macam mana. So bila kita dah sengit macam ni, okay, ini cuma contoh saja. Kalian nak edit gambar apa, itu terpulang pada kreativiti kalian. Sebab saya tunjukkan basic tools atau basic skill yang ada dalam Photoshop yang saya selalu guna, supaya kalian boleh gunakan dalam apa-apa saja editing yang anda nak buat. Okay guys, dah habis cerita pasal briefing, dah habis cerita macam mana nak start buat layer. InsyaAllah pada video akan datang kita akan lanjutkan kita punya tutorial editing, macam mana kita nak letak teks, macam mana kita nak tukar color, macam mana kita nak buang background, macam mana kita nak letak tulisan belakang objek dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya, tekan butang lonceng supaya kalian tak terlepas tutorial-tutorial selepas ini. Sebelum saya akhiri video ni, jangan lupa untuk tinggalkan like, sharekan kepada rakan-rakan anda supaya rakan-rakan anda juga dapat belajar macam mana nak menggunakan Adobe Photoshop. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Saya Nazmi Lamni, terima kasih dan Assalamualaikum. Hey!